fi Zilalul Quran, karya Al-Syahid Syed Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati mereka. Pentafsiran ayat 190 hingga 195. Di dalam slot ini kita mentafsirkan ayat 190. Dan hendaklah kamu memerangi demi sabilillah orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu menceroboh. Sesungguhnya Allah tidak sukakan orang-orang yang menceroboh. Ayat 190 surah Al-Baqarah. Mengenai hukum peperangan, tersebut dalam setengah-setengah riwayat bahawa ayat-ayat di bawah ini merupakan ayat-ayat yang pertama yang diturunkan mengenai peperangan, dan sebelum ini telah turun ayat-ayat yang telah memberi keizinan berperang dari Allah kepada orang-orang mukmin yang telah diperangi oleh orang-orang kafir kerana mereka telah dianiayai. Orang-orang mukmin itu telah pun merasa bahawa keizinan ini merupakan pendahuluan untuk difardukan jihad ke atas mereka dan untuk memberi kedudukan yang kuat kepada mereka sebagaimana telah dijanjikan Allah di dalam ayat-ayat surah Al-Hajj. Di dalam kumpulan ayat-ayat surah Al-Hajj, iaitu ayat surah Al-Hajj antara ayat 39 hingga 41. Iaitu sesungguhnya peperangan itu telah diizinkan kepada orang-orang Islam yang diperangi kerana mereka telah dianiayai, dan sesungguhnya Allah amat berkuasa menolong mereka. Ayat 39. Iaitu orang-orang yang diusir dari kampung halaman mereka tanpa sesuatu kesalahan yang benar, kecuali kerana mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Sekiranya Allah tidak menolak pencobaan setengah manusia dengan penentangan setengah manusia yang lain, sudah tentulah dirobohkan biara-biara kaum padri Nasara, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat kaum Yahudi dan masjid-masjid di mana banyak disebutkan nama Allah, dan sesungguhnya Allah tetap menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Perkasa. Ayat 40. Iaitu orang-orang yang apabila kami kurniakan kepada mereka kedudukan yang kukuh di bumi, nescaya mereka tetap mendirikan solat, mengeluarkan zakat, melarang melakukan perkara-perkara yang mungkar, dan Allah jua yang menguasai segala perkara. Ayat 41 surah Al-Hajj. Oleh sebab itulah mereka mengetahui bahawa sebab mereka diizinkan berperang ialah kerana mereka telah dianiayai dan mereka telah diberi isyarat supaya menuntut keadilan terhadap kezaliman itu, setelah mereka dilarang menentang dan menolak kezaliman itu ketika mereka berada di Mekah, di mana mereka diperintah, tahanlah tangan kamu dari melawan dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Surah An-Nisa ayat 77. Larangan melawan ini dibuat kerana sesuatu hikmat yang telah ditentukan Allah, dan kita dapat mereka setengah-setengah dari sebab-sebab ini mengikut penilaian manusia yang tidak meliputi dan lengkap. Sebab-sebab dilarang berperang di permulaan dakwah. Sebab pertama dari sebab-sebab larangan itu ialah sebab membiasakan jiwa para mukminin dari orang-orang Arab itu supaya bersabar, menjunjung perintah dan patuh pada kepimpinan dan menunggu keizinan. Biasanya di zaman jahiliah mereka mempunyai semangat berperang yang berkobar-kobar. Mereka akan menyahut sebaik sahaja diseru berperang, dan mereka tidak sanggup bersabar menerima kezaliman dan penganiayaan. Pembentukan umat muslimin yang memikul peranan yang agung ini merupakan mereka mengawal tabiat-tabiat jiwa mereka dan membiasakannya supaya tunduk kepada kepimpinan yang merancang dan mengatur.
dan patuh kepada arahan-arahan yang dirancang dan diaturkan itu. Walaupun ketaatan dan kepatuhan itu menekankan saraf mereka yang biasa bertindak terburu-buru dan bertindak dengan semangat yang berkobar-kobar apabila diseru berperang. Oleh sebab itulah, tokoh-tokoh seperti Umar Ibn Al-Khattab yang berdarah panas dan Hamzah Ibn Abdul Muttalib yang bersemangat pahlawan dan lain-lainnya dari tokoh-tokoh para mukminin yang gagah berani dari angkatan pertama mampu bersabar menerima kezaliman yang menimpa golongan kaum muslimin. Mereka sanggup mengikat saraf mereka menunggu perintah Rasulullah SAW dan sanggup mematuhi perintah pemimpin tertinggi yang melarang mereka. Tahanlah tangan kamu dari melawan dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Surah An-Nisa ayat 77. Kerana itulah wujudnya imbangan di antara perasaan-perasaan yang terburu-buru dengan tindakan yang berhemah, di antara semangat berkobar-kobar dengan sikap yang hati-hati, di antara darah yang panas dengan kepatuhan di dalam jiwa kaum muslimin yang disediakan untuk satu tugas yang amat besar itu. Sebab yang kedua yang ternampak pada kami di sebalik larangan berperang di Mekah itu ialah masyarakat Arab adalah satu masyarakat yang angkuh dan bangga dengan kehormatan dan maruah diri. Masyarakat yang gagah berani dan suka menolong. Kesabaran kaum muslimin menanggung penindasan sedangkan di kalangan mereka terdapat orang-orang yang mampu membalas penindasan itu telah membangkitkan perasaan angkuh mereka terhadap kehormatan dan maruah diri dan menggerakkan hati mereka ke arah Islam. Hal ini telah berlaku ketika kaum Quraisy bersepakat untuk memboikot dan memulaukan Bani Hashim di Shib Abi Talib supaya mereka tidak melindungi Rasulullah SAW. Apabila penindasan itu bertambah kejam terhadap Bani Hashim, maka ramailah orang yang marah kerana didorong oleh semangat gagah berani dan perasaan angkuh terhadap kehormatan dan maruah diri itu. Mereka telah bertindak mengoyakkan surat perjanjian boikot itu dan kepungan itu telah berakhir di bawah pengaruh perasaan yang berkobar-kobar itu. Perasaan itulah yang dikawal oleh kepimpinan Islam semasa berada di Mekah dengan mengadakan strategi menahan diri dari melawan. Itulah sebab yang nampak kepada kami apabila kami mengkaji sirah sebagai satu harakat. Sehubungan dengan ini, kepimpinan Islam tidak mahu mencetuskan peperangan berdarah di rumah-rumah kerana orang-orang Islam di waktu itu bertaburan di rumah-rumah dan rumah-rumah itulah yang menindas anak buahnya yang memeluk Islam. Di sana tidak ada pihak berkuasa pusat yang mengendalikan penindasan umum itu. Dan andainya kaum muslimin dibenar mempertahankan diri mereka di waktu itu, maka sudah tentu kebenaran itu bererti membenarkan tercetus peperangan di setiap buah rumah dan membenarkan berlakunya pertumpahan darah dalam setiap keluarga. Dan ini akan menjadikan agama Islam dalam pandangan masyarakat Arab sebagai satu dakwah ke arah perpecahan rumah tangga dan menyalakan api pertelingkahan di dalamnya. Adapun selepas hijrah, kaum muslimin telah terpisah menjadi satu unit yang merdeka yang menentang satu kuasa yang lain di Mekah, iaitu kuasa yang mengembelingkan angkatan tentera dan memimpin serangan-serangan terhadap mereka. Kedudukan ini berlainan sama sekali dengan kedudukan individu setiap Muslim yang berada di kalangan keluarganya di Mekah. Inilah beberapa sebab yang ternampak pada pandangan manusia di sebalik hikmah yang melarang kaum muslimin di Mekah bangkit melawan dan menentang penindasan dan penganiayaan itu. Selain dari itu, bolehlah ditambah lagi, iaitu kaum muslimin di waktu itu merupakan satu golongan kecil yang terkepung di Mekah.
Mungkin mereka akan terbunuh semuanya jika mereka bangkit memerangi kaum musyrikin yang berada dalam satu kumpulan yang mempunyai kepimpinan perang yang kuat. Oleh itu Allah dikehendaki agar kaum muslimin itu bertambah ramai dan agar mereka dapat berpusat pada satu tempat yang aman, dan selepas itu barulah mereka diizinkan berperang. Walau bagaimanapun, hukum-hukum menggunakan peperangan itu telah berjalan selepas itu secara berperingkat-peringkat mengikut keperluan harakah Islamiah di semenanjung tanah Arab, kemudian di luar semenanjung tanah Arab. Ayat-ayat yang diturunkan awal ini mengandungi setengah-setengah hukum yang sesuai dengan kehendak-kehendak kedudukan bagi memulakan peperangan di antara dua kemah yang asasi, iaitu kemah Islam dan kemah syirik. Dan dalam waktu yang sama, ayat-ayat ini menjelaskan setengah-setengah hukum yang tetap dalam keseluruhan peperangan, dan dari segi dasar hukum-hukum itu tidak lagi dipindah melainkan sedikit saja di dalam surah Al-Bara'ah. Mungkin elok pada kami memberi sepatah kata secara umum mengenai jihad dalam Islam agar dapat dijadikan asas dalam mentafsirkan ayat-ayat perang di sini dan di tempat-tempat yang lain di dalam Al-Quran, sebelum kita membicarakan nas-nas Al-Quran di tempat ini khususnya. Akidah ini datang dalam bentuknya yang terakhir yang dibawa oleh Islam supaya menjadi tapak kehidupan umat manusia di bumi selepasnya, dan supaya menjadi sistem hidup pada seluruh umat manusia, dan supaya membolehkan umat muslimin memimpin umat manusia ke jalan Allah mengikut sistem ini, iaitu satu sistem yang lahir dari kefahaman yang sempurna dan menyeluruh terhadap matlamat seluruh kewujudan alam dan matlamat kewujudan manusia sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim yang diturun dari sisi Allah itu, supaya membolehkan umat muslimin memimpin umat manusia ke arah kebajikan ini, iaitu kebajikan yang tidak boleh didapati dalam seluruh sistem jahiliah, dan mengangkatkan mereka ke taraf ini, iaitu satu taraf yang tidak boleh dicapai melainkan di bawah naungan sistem hidup ini, juga membolehkan manusia mengecap nikmat keimanan, iaitu satu nikmat yang tidak boleh disamakan dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan andainya nikmat ini dinafikan kepada mereka, maka seluruh kejayaan mereka yang lain akan hilang. Tidak ada pencerobohan yang lebih besar terhadap umat manusia dari perbuatan menafikan kebajikan ini kepada mereka, dan dari perbuatan menghalangkan mereka dari kemuliaan, kebersihan, kebahagiaan dan kesempurnaan yang dikehendaki Allah terhadap mereka. Oleh sebab itulah menjadi hak umat manusia supaya dakwah itu disampaikan kepada mereka agar mereka dapat diajak kepada sistem hidup ilahi yang sempurna ini, dan supaya tidak ada sebarang halangan dan kuasa yang menyekat penyampaian ini dengan apa cara sekalipun. Begitu juga hak umat manusia selepas disampaikan dakwah itu kepada mereka agar mereka dibiarkan bebas untuk menganut agama ini, dan agar tidak ada sebarang halangan atau kuasa yang menghalangkan mereka dari menganutinya. Apabila ada golongan manusia yang enggan menganutinya setelah diberi penjelasan, maka golongan ini tidak berhak menghalangkan agama ini dan meneruskan jejak langkahnya. Malah mereka harus memberi janji-janji yang menjamin kebebasan dan keamanan dakwah, juga kebebasan pada kaum muslimin menyampaikan tabligh mereka tanpa menghadapi sebarang pencerobohan. Dan apabila agama ini diterima oleh golongan manusia yang telah mendapat hidayah Allah, maka mereka mempunyai hak mereka agar mereka tidak ditindas dengan apa cara sekalipun, sama ada dengan menyakiti mereka atau menggoda mereka, atau dengan mengadakan peraturan-peraturan atau kedudukan-kedudukan yang boleh menghalangkan orang ramai dari menerima hidayah Allah dan menyahuti dakwahnya.
Dan di samping itu adalah menjadi kewajipan kelompok muslimin pula menentang dengan kekuatan sesiapa sahaja yang melakukan penindasan dan gangguan terhadap mereka untuk menjamin kebebasan akidah dan menjamin keamanan orang-orang yang menerima hidayah Allah, juga untuk menegakkan agama Allah di dalam kehidupan manusia dan melindungi umat manusia dari nafian mendapat kebajikan yang besar itu. Dari ketiga-tiga hak ini lahirlah pula satu kewajipan kepada kelompok muslimin, iaitu mereka diwajibkan menghancurkan segala kekuatan yang menghalangi jalan dakwah dan mencegah penyampaiannya kepada orang ramai dengan bebas, atau mengancam kebebasan memeluk agama ini dan mengganggu orang ramai darinya. Mereka diwajibkan supaya terus berjuang sehingga tidak ada satu kekuatan di dunia ini yang dapat menindas orang-orang yang beriman kepada Allah, dan sehingga agama itu menjadi benar-benar untuk Allah. Ini bukan dengan erti kata memaksa orang ramai supaya beriman, tapi dengan erti kata meninggikan kedudukan agama Allah di bumi ini agar setiap orang yang ingin masuk ke dalam agama ini tidak merasa apa-apa ketakutan untuk menganutinya, dan juga tidak merasa takut kepada mana-mana kuasa di bumi yang menghalangkannya dari agama Allah atau menghalangkannya dari menyampaikan agama Allah dan menyahutinya dakwahnya, dan dari berdiri teguh di atas agama Allah. Dan seterusnya tidak ada di bumi ini suatu undang-undang atau peraturan yang menyekat nur dan hidayah Allah dari sampai kepada orang yang berhak menerimanya. Dan di bawah batas-batas dasar-dasar am inilah diwujudkan kewajipan berjihad di dalam Islam. Tujuan jihad pastilah untuk mencapai matlamat yang tinggi ini sahaja, dan ia tidak bercampur aduk dengan suatu matlamat yang lain atau dengan suatu lambang yang lain. Itulah jihad untuk akidah, dan jihad untuk melindungi akidah dari kepungan musuh dan penindasan, dan jihad untuk melindungi sistem dan syariah Allah dalam kehidupan dan menegakkan panji-panjinya di bumi sehingga digeruni oleh musuh-musuh yang ingin menceroboh sebelum mereka menceroboh, dan sehingga setiap orang yang ingin menganutnya tidak menaruh takut pada mana-mana kuasa di bumi yang mengganggu, menghalang dan menindasnya. Inilah satu-satu jihad yang disuruh oleh Islam, satu-satu jihad yang ditetapkan dan diberi pahala olehnya, di mana orang-orang yang gugur di dalam perjuangan dianggapkan para syuhada, dan orang-orang yang memikul beberapa bebannya dianggap para aulia. Ayat-ayat ini daripada surah Al-Baqarah dalam pelajaran ini menyentuh mengenai kedudukan kaum muslimin di Madinah menghadapi kaum musyrikin Quraisy yang telah mengusir orang-orang yang beriman dari kampung halaman mereka dan menindas mereka kerana agama dan akidah mereka. Dan di samping itu, ia menjadi dasar hukum-hukum jihad di dalam Islam. Ayat-ayat ini dimulakan dengan memerintah kaum muslimin supaya memerangi orang-orang yang telah memerangi mereka dan masih terus memerangi mereka, juga supaya mereka memerangi sesiapa sahaja yang memerangi mereka pada bila-bila masa dan di mana-mana tempat tanpa menceroboh. Dan hendaklah kamu memerangi demi sabilillah orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu menceroboh. Sesungguhnya Allah tidak sukakan orang-orang yang menceroboh. Ayat 190. Dalam ayat pertama ini, daripada ayat 190 hingga 195, kita dapati yang memberi pembatasan yang tegas terhadap matlamat peperangan dan terhadap panji-panji perjuangan yang terang dan jelas. Dan hendaklah kamu memerangi mereka demi sabilillah orang-orang yang memerangi kamu. Matlamat peperangan yang diredai Allah, yang berperang kerana Allah
Yang ini berperang kerana Allah, bukan kerana sesuatu matlamat yang lain dari matlamat-matlamat perang yang dikenali umat manusia dalam sejarah peperangan mereka yang panjang. Berperang kerana sabilullah, bukan berperang kerana matlamat kemuliaan, kemegahan dan kedudukan yang tinggi di muka bumi. Bukan berperang kerana harta rampasan perang dan kerana perolehan-perolehan yang lain. Bukan berperang kerana kepentingan pasaran-pasaran ekonomi dan bahan-bahan mentah. Bukan berperang kerana mempertahankan satu golongan terhadap satu golongan yang lain atau satu bangsa terhadap satu bangsa yang lain. Malah berperang kerana matlamat-matlamat yang tertentu yang kerananya disyariatkan jihad di dalam Islam, iaitu berperang untuk meninggikan agama Allah di muka bumi dan menegakkan sistem hidupnya dalam kehidupan manusia. Juga berperang kerana melindungi kaum muslimin dan tertindas kerana agama mereka dan dari dihanyutkan oleh kesesatan dan kebejatan. Selain dari matlamat-matlamat ini, maka peperangan itu merupakan satu peperangan yang tidak halal menurut hukum Islam. Dan orang-orang yang menceburkan diri dalam peperangan itu tidak akan mendapat pahala dan kedudukan di sisi Allah. Di samping menghadkan matlamat perang, maka Al-Quran juga menghadkan batas-batas peperangan itu sendiri. Dan janganlah kamu mencerobohi, sesungguhnya Allah tidak sukakan orang-orang yang menceroboh. Ayat 190. Pencerobohan ini berlaku dengan melancarkan peperangan yang keterlaluan ke atas askar-askar musuh yang berceroboh hingga membabitkan pihak-pihak yang bukan askar, iaitu pihak-pihak awam yang aman dan damai dan tidak merupakan bahaya yang mengancam dakwah Islam dan kaum muslimin, seperti kaum wanita, kanak-kanak, orang-orang tua, ahli-ahli ibadat, menumpukan ingat kegiatan mereka dalam ibadat dan pemeluk-pemeluk setiap agama. Pencerobohan itu juga berlaku dengan tindakan-tindakan yang melewati batas-batas peradaban atau etika perang yang disyariatkan oleh Islam untuk mencegahkan pelakuan-pelakuan kejam dan ganas yang terkena di dalam peperangan jahiliah dahulu dan sekarang, iaitu perlakuan-perlakuan kejam dan ganas yang dijijikkan oleh perasaan dan takwa Islam, Peradaban peperangan. Dari inilah kumpulan-kumpulan hadis Rasulullah SAW dan wasiat-wasiat para sahabatnya yang menunjukkan adab-adab dan etika-etika peperangan yang diketahui manusia bagi pertama kalinya menerusi agama Islam. Dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu an katanya, aku menemui mayat seorang perempuan yang terbunuh di dalam setengah peperangan. Rasulullah SAW di setengah peperangan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW melarang membunuh perempuan dan kanak-kanak. Dikeluarkan oleh Malik, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan At-Tirmizi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, sabda Rasulullah SAW, apabila seseorang kamu berperang, hendaklah ia menjauhi mencederakan muka. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, Rasulullah SAW telah mengirim kami ke medan perang, lalu beliau bersabda, jika kamu jumpa sipolan dan sipolan dua orang lelaki Quraisy, maka bakarlah kedua-duanya dengan api. Dan apabila kami bersiap hendak keluar, beliau bersabda pula kepada kami, tadi aku suruh kamu membakar sipolan dan sipolan, tetapi sebenarnya
tiada siapa yang berhak menyeksakan seseorang dengan api melainkan Allah. Oleh itu, jika kamu jumpa kedua orang itu, maka bunuhlah kedua-duanya. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Abu Daud dan Al-Tirmizi. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bersih pembunuhannya ialah ahli Al-Imran. Dikeluarkan oleh Abu Daud. Daripada Abdullah Ibnu Yazid Al-Ansari radhiyallahu an katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari merampas dan mencaing-caing anggota musuh. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Daripada Ibnu Ya'la katanya, kami berperang bersama Abdurrahman Ibnu Khalid Al-Wali. Lalu dia membawa 4 orang musuh yang berbadan besar dan gagah dan memerintah supaya orang-orang ini dibunuh semuanya. Lalu mereka pun dibunuh dengan belakang pedang, bukan dengan matanya. Kemudian berita itu sampai kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Lalu dia berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada membunuh dengan belakang pedang demi Allah yang memegang nyawaku di tangannya. Jika ayam sekalipun, aku tidak akan membunuhnya dengan belakang pedang. Kemudian perkataan itu sampai kepada Abdul Rahman, lalu dia pun membebaskan 4 orang hamba sebagai bayaran kifarah salah bunuh. Dikeluarkan oleh Abu Daud. Daripada Al-Haris Ibnu Muslim Ibnu Al-Haris, daripada bapanya radhiyallahu an katanya, kami telah diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu pasukan tentera, dan apabila kami sampai di tempat menyerang musuh, aku pun memacu kudaku mendahului sahabat-sahabatku. Lalu ahli Qabliyah itu menyambut aku dengan riuh rendah. Aku berkata kepada mereka, ucapkanlah la ilaha illallah, supaya kamu, darah dan harta kamu terpelihara. Lalu mereka mengucapkan kata-kata itu. Sahabat-sahabatku telah mencela perbuatanku itu dan mereka berkata kepadaku, awak telah menghilangkan peluang mendapat harta tanpa rampasan perang. Apabila kami datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun memberitahu kepada beliau apa yang telah berlaku, apa yang telah aku lakukan. Lalu beliau memanggilku dan memuji apa yang telah aku lakukan. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan untuk engkau dengan setiap orang dari mereka ahli kabilah sekian-sekian banyaknya pahala. Dikeluarkan oleh Abu Daud. Dari Buraidah katanya, biasanya Rasulullah SAW apabila melantik amir yang mengetuai sesuatu pasukan tentera, beliau berpesan khusus kepadanya supaya bertakwa kepada Allah Ta'ala dan supaya ia memberi layanan yang baik pada orang-orang Islam yang ada bersamanya. Kemudian beliau bersabda kepadanya, berperanglah kamu dengan nama Allah dan kerana sabilullah. Perangilah mereka yang kafir terhadap Allah. Berperanglah kamu dan janganlah kamu menipu dan khianat. Jangan kamu mencaing-caing anggota musuh dan janganlah kamu membunuh kanak-kanak. Dikeluarkan oleh Muslim, Abu Daud dan Al-Tirmizi. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim.